السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya pada malam ini kita dapat sekali lagi berkumpul dan menyambung kembali pengajian kita berhubung dengan mengenali generasi sahabah, para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu an, daripada kalangan orang-orang yang awal masuk ke dalam Islam, yang terdiri daripada golongan al-muhajirun, golongan orang-orang yang berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Mereka ini dikenali sebagai muhajirun. Allah menyatakan di dalam ayat itu as-sabiqunal awwalun, golongan yang awal masuk Islam. Siapa dia? Al-muhajirun, orang-orang muhajir, orang-orang Mekah. Wal ansar, daripada kalangan orang-orang Madinah. Al-ansar daripada Aus dan Khadraj. Allah mengatakan radhiyallahu anhum, Allah meradai mereka, wa radu an, dan mereka meradai Allah. Sebab itu bila kita sebut nama sahabat, kita akan kata radhiyallahu anhu, kerana Allah menyebut di dalam Al-Quran Allah meradai mereka. Dan tuan-tuan, tidak ada benda yang lebih besar dalam hidup orang beriman ini selain daripada dia mendapat keredaan Allah. Jadi tuan-tuan, malam ini kita akan meneruskan bacaan dan pengenalan kita kepada sahabat yang berikutnya, iaitu Az-Zubair ibnul Awwam. Tuan-tuan mungkin pernah mendengar nama Az-Zubair ibnul Awwam. Kita akan mengenali siapakah Az-Zubair ibnul Awwam, kedudukannya, pengorbanannya, sejarah hidupnya, pengajaran daripada apa yang kita boleh ambil daripada orang yang bernama Az-Zubair ibnul Awwam. Az-Zubair ibnul Awwam merupakan salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Kita dah lalu di kalangan sahabat-sahabat yang dijamin oleh Nabi sebagai ahli syurga, dan malam ini kita akan akhiri 10 sahabat tersebut dengan membaca kisah ataupun sirah Az-Zubair ibnul Awwam. Nabi SAW menyatakan di dalam hadis tentang bagaimana dijaminnya Az-Zubair ibnul Awwam ini sebagai ahli syurga. Kemudian tuan-tuan, selain daripada Az-Zubair ibnul Awwam ini merupakan salah seorang daripada 10 ahli syurga, beliau juga merupakan salah seorang daripada
6 ahli yang dilantik oleh Umar Al-Khattab sebagai Ahlus Syura. Ini kita selalu sebutlah, di antara keutamaan dan keistimewaan seseorang itu, yang pertama, ranking dia daripada kalangan sahabat yang dijamin sebagai ahli syurga. Kerana kita ni tak boleh jamin orang. Kita tak boleh tentukan manusia ni ahli syurga ataupun tidak. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari, dia ada satu bab dalam Sahih Bukhari, bab larangan menjamin atau menentukan seseorang itu sebagai syahid. Kita tak boleh jamin kata seorang itu syahid ahli syurga, tak boleh. Kita sebagai orang beriman ni hanya sekadar mendoakan dia, mudah-mudahan Allah ampun dosa dia, mudah-mudahan Allah menerima amalannya, mudah-mudahan Allah memasukkan dia daripada kalangan ahli syurga, mudah-mudahan Allah merahmati dia. Setakat doa saja. Tapi untuk kita jamin dia tak boleh. Kerana menentukan seseorang itu sebagai ahli syurga ataupun ahli neraka, dia termasuk di dalam bab perkara-perkara ghaib, yang hanya berkuasa menentukan dan mengetahui kedudukan dan kesudahan seseorang itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini usul dalam akidah ahli sunnah. Tak ada siapa yang tahu. Sebab itu kalau tuan-tuan tanya tentang seseorang manusia, saya nak sebut sikit lah. Bila kita kata perbuatan ni berdosa, orang yang buat tu berdosa lah. Tetapi bila kita kata pelaku dia berdosa, itu bukan bermaksud kita hukum pelaku tu sebagai ahli neraka. Ini dua benda yang berbeza. Saya bagi contoh yang mudah. Satu orang wanita yang tidak menutup aurat, dia mari tanya kita, dia kata apa hukuman ataupun dosa yang dia buat itu macam mana? Tuan-tuan tentulah jawab. Oleh kerana awak melanggar salah satu daripada perintah Allah, iaitu mendedahkan aurat, maka ini adalah satu perbuatan yang berdosa. Nombor satu, kita kata dia berdosa. Kemudian kalau dia tanya lagi, adakah saya ni termasuk daripada ahli neraka? Kita kata wallahu a'lam. Perbuatan itu berdosa, pelakunya berdosa, tetapi untuk mengatakan awak sebagai ahli neraka, itu bukan urusan manusia. Ini kita kena faham. Saya sebut benda ni kerana kita sering mendengar orang menyebut bahawa bila kita kata perbuatan itu bid'ah, bid'ah ni di mana? Buat bid'ah ni masuk apa? Nabi kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap benda bid'ah itu adalah sesat, dan setiap benda yang sesat tu masuk neraka. Satu orang buat benda bid'ah. Bid'ah ni apa dia? Benda yang Nabi tak buat lah. Kan? Al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'ah. Satu benda yang ikhtira', yang direka. Bid'ah ni apa dia? Tariqatun fid din. Benda yang berkaitan dengan agama. Yang bukan agama dia tak panggil bid'ah. Buat sekolah, mikrofon. Sebab itu kadang-kadang ada orang zaman 2022 ni pun masih lagi bengak. Dia kata kalau nak kira bid'ah, kita tak boleh makan nasi biryani lah. Sebab biryani itu tak ada zaman Nabi. Biryani bid'ah ke tak? Biryani, mikrofon, kereta bid'ah ke tak? Itu bukan agama. Bid'ah tu tariqatun fid
din. Tariqatun fid din. Urusan agama. Kereta ni agama ke tak? Buat kereta guna mikrofon, telefon. Dia kata ni telefon ada satu, siapa saya malas. Dia kata ni apa, rakam-rakam ni zaman Nabi ada ke? Ni yang kameraman duk rakam ni, zaman Nabi kuliah dulu ada kameraman lah. Kata bid'ah ni pasal kadang-kadang tuan-tuan, pasal tu saya kata jangan cakap. Kalau kita tak cakap, orang pun tak tahu kita bodoh. Tapi bila kita cakap, kita kata ni semua bid'ah, boleh pula. Orang nampak kata kita bodoh. Orang tahu kata kita bodoh. Sebab contoh-contoh yang kita bagi itu bukan bid'ah. Kan? Tariqatun fid din. Benda yang berkaitan dengan urusan agama. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, bila kita kata satu orang buat perlakuan bid'ah, dia buat bid'ah, selalu orang akan faham, bila kita kata perbuatan ni bid'ah, orang yang buat ni berdosa. Benda yang Nabi tak buat, dia buat. Adakah kita memaksudkan dia sebagai ahli neraka? Tak. Perbuatan tu salah. Tetapi adakah perbuatan salah itu menjamin ataupun menentukan dia mesti masuk neraka? Tak. Kerana Allah Subhanahu wa taala apabila dia menilai manusia, dia menilai dalam banyak hal. Boleh jadi satu orang buat kerana kejahilan, dia tak tahu kata benda tu salah, dimaafkan. Boleh jadi dia rasa benda tu betul. Ilmu yang dia dapat, maklumat yang sampai kepada dia setakat itu, dia rasa benda tu betul, dia pun amal lah. Adakah dia berdosa? Adakah dia salah? Dia tak salah kerana ilmu dia, pengetahuan dia, maklumat yang sampai setakat itu. Tak betul lah orang yang kata bila kita kata ini perbuatan bid'ah, kita menerakakan orang, memasukkan orang dalam neraka. Tak betul lah. Kan? Tapi kita kena katalah, benda tu salah, benda tu berdosa, benda tu tak betul. Tapi adakah orang yang kita kata tu bermaksud dia mesti masuk neraka? Tak. Itu isu lain. Allah Ta'ala ni bila dia timbang kebaikan dan dia timbang dosa. Bukan sahaja satu bab boleh menyebabkan satu orang masuk neraka. Banyak bab lagi yang Allah Ta'ala akan nilai. Itu saya nak sebut sikit lah. Kan? Jadi tuan-tuan, Az-Zubair ibn al-Awwam, yang ni memang confirm ahli syurga. Yang ni memang confirm ahli syurga kerana namanya telah dijamin dan telah disebut secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga dilantik oleh Umar Al-Khattab sebagai salah seorang daripada 6 ahli syura yang bertanggungjawab melantik pengganti selepas daripada kewafatan Umar. Ini nak jantik jadi ahli jawatan kuasa yang bertanggungjawab memilih pengganti khalifah ni bukanlah calang-calang orang yang ditunjukkan. Dia tuan-tuan, macam saya sebut tadi, dalam Islam ni dia tak ada sistem politik yang tepat. Tepat ni maksudnya satu sistem politik yang Nabi tunjuk, tak ada. Okey. Bila Nabi wafat, dia tak habaq siapa yang ganti dia. Dia tak habaq siapa ganti dia. Sahabat mesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah lantik Abu Bakar. Nabi tak habaq. Nabi tak mention kata Abu Bakar lantik, walaupun ada tanda-tanda Nabi memang nak dia dilantik. Antaranya Nabi pilih dia sebagai imam. Masa Nabi tak boleh pergi masjid, Nabi tunjuk Abu Bakar sebagai imam. Sebahagian di kalangan para ulama kata itu isyarat kata Nabi nak dia gantilah, sebab imam Nabi suruh dia ganti. Tapi Nabi tak sebut. Apabila Abu Bakar wafat, Abu Bakar memang lantik Umar. Abu Bakar memang sebut Umar sebagai pengganti. Dia tunjuk terus Umar ganti dia. Maksudnya dia wasiatkan. Umar dia balik pada zaman Nabi, dia balik cara Nabi, dia tak lantik, tapi dia lantik beberapa orang untuk pilih
siapa yang dilantik. Menunjukkan, kata para ulama, soal politik ni, soal pemilihan pemimpin, soal penentuan kuasa ni, sama ada demokrasi ke, sama ada pemilihan secara pengganti ke, tidak menyalahi agama. Selagi mana benda itu untuk kebaikan manusia, menjamin keadilan, maka Islam mengiktiraf keseluruhan sistem yang ada dalam dunia ni. Kalau pergi kepada zaman Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, apa dia buat? Bani yang tuan-tuan duk dengar, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Lepas zaman Khulafa, dia pergi kepada Bani Umayyah. Lepas kepada Bani Umayyah, pergi kepada Bani Abbasiyah. Bani Umayyah dia buat macam mana? Sistem monarki. Lepas Muawiyah jatuh, Muawiyah meninggal, naik anak dia. Lepas tu naik anak dia, naik anak dia, naik anak dia, naik anak dia, naik anak keturunan dia. Sistem raja. Muawiyah mengamalkan sistem warisan, raja, anak mengganti. Pun tak ada masalah. Tak ada masalah lah kan. Apa yang sistem yang ada, yang tidak menzalimi rakyat, menjamin keadilan, kesemuanya boleh diamalkan. Tak ada masalah. Okey. Kemudian tuan-tuan, Abdullah ibn Zubair di antara orang yang awal masuk ke dalam Islam. Dia masuk ke dalam Islam pada usianya 8 tahun. Dia masuk ke dalam Islam ketika usianya 8 tahun. Dan dikatakan dia di antara orang yang keempat ataupun kelima masuk ke dalam Islam selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nampak? Dia dikatakan dia berhijrah ketika berusia 18 tahun ke Habsyah. Jadi dia di antara orang yang terawal masuk ke dalam Islam. Dikatakan dia antara orang yang nombor 4 dengan nombor 5 lah. Jadi dia masuk dalam ayat as-sabiqun awwalun. Tuan-tuan, dia umur 8 tahun, dia masuk dulu daripada mak dia. Sekali kita cerita sikit siapa dia mak dia. Mak dia pun bukan orang main-main, bukan orang biasa. Mak dia mak menakan Nabi. Mak dia ni merupakan ibu saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi tuan-tuan dengar tu imam baca ayat apa? Rakaat yang kedua. Dia ada kaitan dengan Az-Zubair ibn al-Awwam. Tu imam baca, wa idza qala Isa ibn Maryam. Kan? Tu imam baca di hujung ayat itu. Wa idza qala Isa ibn Maryam, ya bani Israil, man ansari ila Allah? Qala nahnu qala al-hawariyun. Perkataan yang digunakan hawariyun. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Dan ingatlah ketika mana Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, siapakah yang akan menjadi ansarullah, penolong agama Allah? Maka berkatalah Bani Israel itu sebahagiannya, nahnu ansarullah. Qala al-hawariyun. Perkataan yang saya nak sebut tu al-hawariyun. Al-hawariyun, apa maksud hawari? Hawari maksudnya pembela. Hawari ni maksudnya penolong, pembela, penolong. Siapakah kalau Nabi Isa ada hawariyun, hawari penolong dia, siapakah hawari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapakah yang Nabi gelar sebagai hawari dia? Siapakah yang Nabi panggil sebagai hawari dia? Tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, hawari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Az-Zubair ibn al-Awwam. Salah satu daripada kemuliaan, keistimewaan, kedudukan besar Az-Zubair ibn al-Awwam, dia adalah hawari Nabi. Jadi kalau orang tanya dekat tuan-tuan,
Abu Bakar kenal As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Uthman Zu Nurain. Kan? Semua sahabat ni ada gelaran dia. Siapakah yang digelar Hawari Nabi? Siapakah yang Nabi panggil sebagai Hawari dia? Namanya, orangnya adalah Az-Zubair ibnul Awwam. Hawari Nabi itu Az-Zubair yang dapat. Seperti mana yang disebut di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ma rawahu Al-Bukhari daripada Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap nabi itu adanya hawari. Setiap nabi itu ada pembela, penolong. Dan setiap nabi itu ada pembela dan penolong masing-masing. Pembela dan penolong aku. Wa inna hawari, yang menjadi hawari untuk aku. Setiap nabi ada hawari dia. Nabi Isa ada, Nabi Musa ada, Nabi Ibrahim ada, semua ada pembela dan pembantu dia. Pembela dan pembantu aku adalah Az-Zubair ibnul Awwam. Jadi bila kita sebut nama Az-Zubair ibnul Awwam, antara poin besar, antara ciri-ciri penting yang perlu kita ingat, beliau adalah satu-satunya nama sahabat yang Nabi gelar sebagai Hawari, pembela dan penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan bermakna sahabat lain tak bela. Ini bukan bermakna sahabat lain tak tolong. Tetapi dalam banyak-banyak orang yang tolong, dalam banyak-banyak orang yang bela, yang paling berani, yang paling kehadapan, yang paling awal menyahut seruan Nabi dalam setiap peperangan, Az-Zubair ibnul Awwam. Dan tuan-tuan, Az-Zubair ibnul Awwam tidak pernah miss walaupun sekali peperangan yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesemua peperangan yang Nabi join, yang Nabi masuk, Az-Zubair ada. Az-Zubair berkahwin dengan satu orang manusia yang juga hebat. Siapa isteri Az-Zubair? Az-Zubair ni menikah dengan siapa? Az-Zubair ahli syurga, tuan-tuan. Jangan main-main. Ahli syurga yang kita duk cakap ni bukan sebarangan orang. Bukan pemimpin manusia biasa. Bukan orang-orang tepi-tepi jalan ni. Dia adalah ahli syurga yang dipanggil Hawari Nabi. Dia berkahwin dengan Asma binti Abi Bakrin, kakak kepada Aisyah binti Abi Bakar. Dia kahwin dengan Asma. Tuan-tuan tentu pernah mendengar nama Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair itu anak kepada Az-Zubair ibnul Awwam dengan Asma binti Abi Bakar. Asma ni ada kedudukan lah, satu orang tokoh yang besar. Okey. Sekali lagi kita baca panjang. Tu saya sebut intro tentang siapakah manusia yang kita akan bincangkan pada malam ini. Beliau ialah Az-Zubair ibnul Awwam, Hawari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, satu lagi benda yang menarik tentang Az-Zubair ni, sebelum saya terlupa. Di dalam peperangan Badar, peperangan yang pertama dalam Islam, Az-Zubair dia pakai serban kala kuning. Imamah safra. Dia pakai serban imamah kala kuning. Apa hebat serban kuning ni? Tuan-tuan, kita selalu dengar selepang kuning. Yang ni serban kuning. Az-Zubair ibnul Awwam dia pakai serban kala kuning. Dalam peperangan apa? Peperangan Badar. Peperangan Badar, siapa yang tolong Nabi? Nabi ada 300 lebih ya. Musyrikin Mekah ada 1000 lebih, tapi Nabi menang. Quran kata turun. Turun apa?
Turun apa tolong Nabi? Tuan-tuan, dulu ada siapa kata tahu, malaikat nak tolong turun pangkah pati dia. Sakan. Sakan. Tak apalah. Tapi yang turun tolong Nabi masa perang Badar siapa dia? Malaikat. Malaikat turun pada peperangan Badar memakai serban berwarna kuning, sama dengan apa yang dipakai oleh Az-Zubair ibnul Awwam. Apabila para ulama menulis tentang manaqib, biografi Az-Zubair ibnul Awwam, antara benda yang disebut adalah malaikat turun dalam pakaian, malaikat turun dengan penampilan yang sama macam dipakai oleh Az-Zubair, serban berwarna kuning. Dalam banyak-banyak pakaian tu, malaikat turun dalam bentuk pakaian yang sama dengan apa yang dipakai oleh Az-Zubair ibnul Awwam. Jadi tuan-tuan, kalau ada nama anak, boleh letak nama Az-Zubair. Boleh letak nama Az-Zubair. Mengingatkan tuan-tuan dengan seorang pewira yang besar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Az-Zubair fil jannah. Ini yang dikatakan sebagai jaminan daripada Nabi. Nabi sebut seorang-seorang. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Az-Zubair fil jannah. Tu yang sebut tu Nabi. Tapi tuan-tuan, saja saya nak sebut sikit lah, oleh kerana masa ada. Ni Nabi sebut ni masa mereka duduk hidup lagi. Nabi kata Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar ahli syurga. Umar fil jannah, Umar ahli syurga. Az-Zubair fil jannah, Zubair ahli syurga. Talha fil jannah, Talha ahli syurga. Apa dia yang tuan-tuan saya nak sebut ke tuan-tuan? Tuan-tuan baca kisah-kisah ni, saya lalu lah, kita lalu semua. Tuan-tuan bayang kalau satu orang Nabi sebut dia ahli syurga. Nama tuan-tuan, contoh nama tuan-tuan apa dia lah? Contoh orang nama tuan-tuan fil jannah. Tapi bila kita baca sahabat ni, sirah-sirah seorang ni yang Nabi kata Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, mereka tidak pernah menggunakan kedudukan mereka sebagai ahli syurga untuk kepentingan diri mereka. Ketika Ali berselisih dengan Muawiyah, Muawiyah Nabi sebut tak dalam syurga? Muawiyah Nabi sebut tak tuan-tuan? Muawiyah bin Abi Sufyan ni sahabat Nabi, tapi Nabi sebut tak dia dalam syurga? Tak. Tetapi ketika Ali berselisih dengan Muawiyah, Ali tak guna boh ni. Ali tak pi dekat Muawiyah, ni hang ni siapa? Hang tahu Nabi kata apa kat aku? Ali fil jannah. Hang ada? Tiba-tiba mai dekat kita ni, yang tak ketahuan palekok syurga pun dak, neraka pun dak ni, sampai tak boleh orang berselisih dengan dia, sampai tak boleh orang memberikan pandangan yang berbeza dengan dia, sampai tak boleh orang kritik dia. Oi, sakan Ali ahli syurga, Umar. Tuan-tuan, ketika mana Abu Bakar ni, Abu Bakar naik sebagai pemimpin, tuan-tuan dengar tak khutbah Abu Bakar? Sangat menarik. Abu Bakar ketika dia lantik menjadi khalifah, ketika dia menyampaikan ucapan sulung, dia kata apa? Dia kata, sesungguhnya aku dilantik bukanlah kerana aku orang yang paling baik di antara kamu. Abu Bakar kata. Abu Bakar tak kata pula, ni hampa dengar nah, aku jadi khalifah ni, masa Nabi duduk sakit pun aku jadi tu imam dah ganti Nabi, hampa kena sedar tu.
Jadi kalau aku duk buat apa, hampanya duk tegur pula. Hampa tu siapa? Mai kemudian nak tegur aku pula. Tak. Tapi Abu Bakar dengan tegasnya dia kata apa? Sekiranya aku memerintah dengan benar, maka bantulah aku. Jika kamu melihat aku menyelisihi apa yang ada di dalam kitab dan sunnah, in ra'aitumuni i'wajan, kata Abu Bakar, in ra'aitumuni, kalau kamu nampak pada aku i'wajan, bengkok daripada jalan yang benar, faqawwimuni, hendaklah kamu memperbetulkan aku. Maka saya menasihatkan diri saya dan semua yang ada di dalam majlis ini, janganlah kita angkat lebih daripada Abu Bakar As-Siddiq, sampai tak boleh orang kata apa, sampai tak boleh orang tegur apa. Ini bukan walak tuan-tuan, ini nama dia apa? Ini nama dia ta'assub. Tak kira lah tok guru ke, tok syekh ke, pemimpin ke, ketua ke, apa ke, sampai tak boleh kata apa. Betul semua. Bukan ahli syurga lagi pun. Ini satu sikap yang kita tak boleh. Kadang-kadang nak berbeza pendapat, siapa dia, tanya siapa. Ketika berselisih Talhah, Az-Zubair, Aisyah dengan Ali, sehingga berlakunya peperangan Jamal. Berselisihnya Az-Zubair, apa dia ni? Ali dengan Muawiyah dalam peperangan Siffin. Tak ada siapa buat keluar buah ahli syurga. Tiba-tiba mai kita jangan duk kata apalah kat Tok Syekh ni. Dia duk tiap-tiap malam duk mimpi jumpa Nabi. Nabi duk mai jumpa dia. Hampa tu siapa? Hampa biasa jumpa, biasakah hampa mimpi jumpa Nabi? Tu dia. Sahabat yang bukan mimpi, sahabat yang memang hidup dengan Nabi pun tak kata lagu hang kata. Maka agama dia tak ajak kita taksub. Dan di kalangan ahli-ahli syurga ni pun tak jual nama. Dia tak siapa-siapa yang nak suruh aku berdoa, mailah aku ni ahli syurga. Siapa-siapa yang nak ambil berkat, mailah. Tuan-tuan tengok, tak ada. Tak ada Az-Zubair ni pi duduk tepi jalan, mai siapa nak ambil berkat, mai bawa ayak mai. Tiba-tiba mai hujung-hujung ni sakan pelik. Depa ni kalau nak ambil berkat lagi besar pasal ahli syurga, lagi layak. Tapi tuan-tuan tengok, Az-Zubair tak pernah sebut macam tu, Ali tak pernah sebut macam tu, Talhah tak pernah sebut macam tu. Tak ada siapa pun ahli syurga yang kempen suruh orang mai dekat dia. Ini yang kita nak kena ambil, satu pengajaran daripada sikap ahli syurga yang tawaduk, yang tawaduk. Okey. Kemudian tuan-tuan, kita tengok sedikit. Ini baru kita nak baca secara detail lah siapa Az-Zubair ni. Tadi saya sebut sepintas lalu lah, kita pergi ambil tangan sikit. Az-Zubair ibnul Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab radhiyallahu an. Az-Zubair ibnul Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Bertemu nasabnya, ni nasab dia ni jangan main-main. Nasab dia bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada siapa? Pada Qusay bin Kilab. Dia dengan Nabi tu bertemu, mereka punya keturunan tu pada Qusay bin Kilab. Okey? Dia merupakan di antara orang yang awal masuk Islam. Dikatakan dia orang yang keempat selepas Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga yang menyebut dia orang yang kelima. Ibunya Safiyah binti Abdul Muttalib. Nampak? Mak dia siapa dia? Mak dia Safiyah binti Abdul Muttalib. Artinya mak dia dengan Nabi macam mana? Mak menekan lah. Pasal Abdul Muttalib tu datuk Nabi. Bapa Nabi nama Abdullah bin Abdul Muttalib. Salah seorang anak Abdul Muttalib namanya Safiyah. Safiyah ni lah mak kepada Az-Zubair ibnul Awam. Jadi Az-Zubair dengan Nabi ni macam mana? Az-Zubair dengan Nabi ni macam mana? Sepupu betul? Nabi anak menakan mak dia. Jadi dia dengan Nabi
sepupu, kira dapat lah. Lepas tu dia kahwin pula dengan Asma. Asma ni siapa dia? Anak Abu Bakar, kakak kepada Aisyah. Jadi dia merupakan birah lah. Betul? Tuan-tuan sebagai pakar nasab ni, dia kahwin dengan Asma, Nabi kahwin dengan Aisyah. Jadi dia dengan Nabi kenal kat mana lagi? Biras ada panggil. Hentam sajalah labu. Nampak? Okey. Dia berkahwin dengan Asma binti Abi Bakrin. Tapi yang menariknya, dia kahwin dengan Asma. Az-Zubair ni ahli syurga. Tapi tuan-tuan jangan lupa, di dalam fakta sebut apa? Akhirnya Az-Zubair bercerai dengan Asma. Terkejut kita. Pasal apa? Selalu, ni saya nak sebut sikit. Bukanlah nak suruh bercerai. Cerai ada sudut pandang negatif, ada sudut pandang positif. Apabila kita dengar satu pasangan bercerai, kita tidak boleh pukul rata kata pasangan ni teruk. Betul tak? Setuju tak? Sebab cerai ni satu benda yang Allah Ta'ala jadikan dalam hukum syarak, dalam syariat. Jadi kalau ada di kalangan orang-orang yang beriman bercerai, jodoh tak panjang, tak ada persefahaman, ini kita kalau dengar cerai, ish teruk betul, mereka ni tak guna betul, itulah tak semayang, itulah kan, ini mesti jahat ni, mesti macam poligami ya. Dengar orang kahwin dua, dia ni memang galak betul, merenyam betul kan. Memang tengok muka pun muka galak ni kan. Apa ni? Kita nampak buruk. Tapi kalau kita nak kata orang bercerai tak semayang, orang bercerai ni pasal rahmat tak turun, Az-Zubair ni bukan rahmat tak turun pun. Tuan-tuan nak kata macam mana Az-Zubair ni? Ahli syurga. Sedangkan ahli syurga juga bercerai. Dia bercerai. Hatta dalam riwayat Nabi juga pernah menceraikan siapa? Nabi pernah menceraikan siapa? Sebab tu saya kata saya bukan kempen cerai. Tapi kalau kita dengar ada di kalangan orang Islam bercerai, itu bukan kita nak kena hukum negatif semata-mata. Depa ni tulah tak semayang, tulah rezeki tak berkat, tengok rumah tangga lingkup. No. Perceraian ni banyak faktor. Allah Ta'ala jadikan jalan keluar. Pasal itu Allah kata apa? Kamu mengambil mereka dengan baik dan kamu lepaskan mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau satu orang bercerai, kita tak boleh pandang buruk, kita tak boleh pukul rata, kita tak boleh kata mereka ni tak berkat lah, tak semayang lah, berahmat tak turun. Banyak sebab tuan-tuan. Sedangkan rumah tangga ahli syurga juga bergegar dan bercerai, bertengkar. Az-Zubair, tuan-tuan tahulah perangai dia. Az-Zubair kuat cemburu. Oi, takkan ahli syurga cemburu. Cemburu ni bukan negatif. Laki-laki cemburu ni benda yang positif. Satu hari Asma ni dia memang duk mengadu banyaklah kat Abu Bakar. Az-Zubair ni kasar, keras. Lelaki macam tu lah. Takkan nak lembut. Takkanlah nak lembut, lembek. Kan? Pasal tu laki-laki kena laki-laki lah. Laki-laki ni bila dia kena laki-laki. Supaya anak tu bila dia tengok yang ni pak dia. Sampai kadang-kadang tengok, mana mak, mana pak. Yang pak pula, pimeng. Yang mak, hang keluar, hang siap. Anak jadi, dia panggil kekeliruan identiti. Suami kena jadi suami lah. Suami kena firm. Suami kena tegas. Pasal itu sifat kelakian tu janggut. Supaya bila anak malam-malam raba nak isak susu, dia raba-raba, dia kata pak. Ini kalau dia raba-raba, licin kan, mak ke pak ni. Satu masalah nak kena buka lampu lah. Dia kena laki tegas.
Dia abang kata Zubair ni kasar, cengeng, cemburu. Dia pergi duk mengadu kat Abu Bakar. Abu Bakar ni bagus. Ini bapak-bapak kena contohi. Dia tak masuk campur. Dia tak pergi, dia tak kata apa. Dia kata hang sabarlah, itu urusan rumah tangga hang. Dia tak masuk campur, dia tak jadi tukang cucuh ke atas. Nak kata cemburu tak cemburu Az-Zubair ni, satu hari Asma' bisa jalan. Sehingga sebahagian para ulama ambil dalil ni sebagai hukum boleh. Sekali dia pergi muek pula dah perempuan, dia duk baca hadis ni pula. Biasa baca dah hadis tu. Satu hari Asma' ni dia buat kerja macam-macam tau. Pasal Zubair ni orang miskin, tak ada duit, orang susah. Asma' kata masa aku kahwin dengan Zubair bukan ada apa pun. Kata tak ada apa. Tidak pula ahli syurga pergi kata, hampa ni tak mau sedekah kat aku ni ahli syurga ni, hampa tak mau bagi duit ke aku doa hampa ni. Dah. Dia buat kerja macam orang, walaupun dia bawa title ahli syurga, dia tak guna kepentingan ahli syurga tu. Satu hari Nabi nampak Asma' teruk duk tanggung barang apa semua ni, boh apa semua ni. Nabi kata dekat Asma', jom main naik sekali. Bonceng, main naik sekali. Sebab itu sebahagian fuqaha kata dalil ni menunjukkan boleh wanita membonceng lelaki dalam keadaan selamat daripada fitnah. Sebahagian fuqaha dia pergi tu. Asma' ni dia tak larat tau. Nabi offer dia naik tunggang unta, kuda apa semua, kereta apa semua boleh. Tapi dia duk fikir, jangan duk cari penyakit dengan Zubair ni. Sat lagi mau kalau dia nampak dia bukan kira Nabi ke tak Nabi ni, dia jenis angin ni. Kan? Lepas tu dia habang dekat Nabi, dia kata kalau tidaklah kerana Az-Zubair itu sangat kuat ghirahnya. Sangat kuat cemburunya. Cemburu ni kena ada dekat laki. Cemburu ni kena ada dekat laki. Az-Zubair ni. Az-Zubair ni. Kalau bukan kerana ghirah, cemburunya Az-Zubair ni, saya akan naik. Tapi saya bimbang Az-Zubair ni marah. Tak naik lah. Az-Zubair mai. Asma' cerita. Az-Zubair kata lebih baik hang tanggung daripada hang naik dengan Nabi SAW. Sifat laki-laki tu. Kan? Akhirnya mereka ada. Apa pasal mereka bercerai? Banyak sebab. Krisis rumah tangga, persepahaman. Biasalah tuan-tuan, rumah tangga. Takkanlah rumah tangga, saya tuan-tuan dengar tu imam bercerai. Macam mana tu imam yang hafal Quran boleh bercerai? Macam mana tu imam yang jadi tu imam yang tahajud banyak boleh bercerai? Ahli syurga pun bercerai. Ibadat soal lain, hubungan rumah tangga soal lain, kesepahaman soal lain. Ini kan, kita jangan ni. Okey. Dan ada juga orang tak semayang yang bahagia. Tak boleh kata gitu. Tengok mereka tak semayang pun bahagia. Aku ingat rahsia kebahagiaan ni jangan duk semayang sangat. Jahannam kita. Itu satu bab. Okey. Kemudian kita sambung sikit. Daripada isteri-isterinya ini lahirlah ramai anak-anak yang hebat. Dia ada ramai anak, ramai bini. Ini di antara tuan-tuan baca semua kisah-kisah sahabat, tidak ada sahabat yang tak kahwin banyak dan tak ada anak ramai lah. Kata apa? Al-Abbas kata kalau ada umur aku sehari esok, kalau esok aku boleh hidup sehari lagi dan aku berpeluang untuk berkahwin, aku akan kahwin. Itu kata Al-Abbas. Wallahu ta'ala a'lam. Maksudnya satu sunnah kahwin lah. Dia punya anak-anak dia ni antaranya yang terkenal. Yang menariknya tuan-tuan, dia namakan anak-anak dia ni dengan nama-nama sahabat yang mati syahid. Masuk lah. Jam ni saya dimaklumkan dia rosak. Tak lagi jadi kalau masuk tuan-tuan habang. Jadi anak-anak dia ni, nama anak-anak dia ni, dia letak sempena nama sahabat-sahabat yang mati syahid. Sahabat-sahabat Nabi yang pergi perang mati syahid. Mus'ab bin Umair, Hamzah,
dia ambil nama-nama tu, dia bubuh dekat anak-anak dia. Hebat tak? Dia punya cara nak buh nama anak. Tuan-tuan buh nama anak pasal apa? Kita kena tanya, tuan-tuan yang buh nama anak ni berdasarkan apa? Nombor satu, makna dia baik lah. Yang kedua, apa dia? Nama sahabat, nama-nama ulama, kan? Nama-nama yang Quran cerita. Okey lah. Sebab buh nama anak tu kena bagi elok. Antara anak-anaknya yang terkenal, Abdullah ibnu Az-Zubair. Dan inilah yang digelar kepada dia Abu Abdullah. Salah satu nama anak dia Abdullah ibnu Zubair. Urwah. Ini tuan-tuan bisa dengar, Urwah ibnu Zubair. Urwah ni tabi'in. Urwah tak sempat melihat Nabi. Abdullah ibnu Zubair, hebat. Abdullah ibnu Zubair ni siapa dia? Anak yang pertama dilahirkan oleh muhajirin ketika sampai di Madinah. Orang muhajirin sampai di Madinah, yang pertama beranak Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair ini dikatakan anak pertama yang lahir daripada kalangan muhajirin di bumi Madinah. Tu dia punya kelebihan dia tu, kan? Urwah ibnu Zubair, Al-Munzir, Asim, Al-Muhajir, Khadijah Al-Kubra, banyak lagi lah, Aisyah. Mereka ni lahir daripada ibu Asma binti Abi Bakrin. Dia juga ada anak Khalid, Amr. Dia juga ada anak nama Habibah, Saudah, Hindun. Dia juga ada anak nama Mus'ab, Hamzah, Ramlah, Ubaidah, Ja'far. Ini semua anak dia ni. Khadijah Al-Sughra. Ramai anak dia. Kalau kita tengok ni, berapa orang? Lebih daripada 10 orang ni. Dan inilah sifat orang Islam. Orang Islam kena doa bagi anak banyak. Nabi suruh kita kahwin dengan wanita yang subur dan boleh melahirkan anak yang ramai. Nabi kata tazawwaju al-wadud. Nabi kata kahwinlah dengan wanita yang subur, wanita yang boleh beranak anak yang banyak. Fa inni mukathiru bikumul aku berbangga dengan umat yang ramai. Siapa yang melahirkan anak yang ramai, dia telah meramaikan umat Nabi. Tuan-tuan bisa dengar tak satu hadis? Nabi kata asy-syu'um fi thalathah. Asy-syu'um fi thalathah. Sial itu ada pada 3 benda. Sial ada 3 benda. Ni tuan-tuan jangan silap faham ni. Asy-syu'um fi thalathah. Sial ni ada pada 3 benda. Sial pada rumah. Dalam Islam ada 3 benda yang sial. Sekejap saya syarah. Yang pertama, sial pada rumah. Kita boleh kata rumah ni sial. Apa dia? Yang kedua, apa dia? Masuk ah? Okey tuan-tuan, kita bagi laluan pada azan. Sekejap saya sambung sikit pasal kewafatan Az-Zubair ibnul Awwam. Okey, bismillah. Sikit lagi tuan-tuan. Kita tengok anak-anak dia tadi ni ramai. Abdullah ibnu Zubair, Urwah ibnu Zubair, Al-Munzir ibnu Zubair, Asim ibnu Zubair, Al-Muhajir ibnu Zubair, Khadijah Al-Kubra, Ummul Hasan, Aisyah, Khalid, Amru, Habibah, Saudah, Hindun, tu Mus'ab, Hamzah, Ramlah, Ubaidah, Ja'far. Itu semua daripada beberapa orang isteri. Dan memang di kalangan sahabat ni memang mereka kahwin ramai, mereka beranak ramai, lahirkan anak yang banyak untuk meramaikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam hadis asy-syu'um fi thalathah. Sial itu pada 3 benda. Pada rumah, pada kenderaan dan pada wanita. An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi yang meninggal pada tahun 676 Hijrah, Muhyiddin nama dia, Muhyiddin Yahya bin Syarah, tokoh besar dalam mazhab Syafi'i.
Dia ketika mensyarahkan hadis ni, dia kata apa? Dia kata maksud sial pada rumah tu, rumah yang tidak bagus dari sudut lokasi ataupun dia punya keadaan dia lah. Macam tuan-tuan sekarang ni rumah banjir. Tuan-tuan beli rumah tu banjir. Kalau banjir naik air, tuan-tuan boleh kata rumah ni sial. Ataupun rumah tu jenis retak, jenis kawasan tanah tak stabil. Itu makna sial. Sial itu maksudnya rumah tu tak bagus dari sudut lokasi dia. Ataupun juga kata para ulama, boleh kita kata sial kalau jiran tak bagus. Jiran sebelah tak bagus, jiran kita boleh kata rumah aku beli ni sial. Pasal apa? Jiran kanan pun masalah, jiran kiri pun boleh kita kata sial. Atau rumah tu kawasan mudah dimasuki pencuri ramai. Artinya tak bagus dari sudut itulah. Kenderaan yang sial ni kenderaan yang tak bagus. Contoh dia apa dia? Kenderaan yang mudah rosak. Sial lah. Beli rosak. Kan? Makan duit. Tuan-tuan berkata kereta tu sial. Berdosa. Dalam Islam kita tak boleh percaya sial. Tapi ada benda Nabi sebut sial. Nabi kata at-tiyaratu syirk. Percaya pada sial itu syirik. Tapi ada benda Nabi sebut. Pada wanita, An-Nawawi rahimahullah dan sebahagian dari kalangan fuqaha, dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan wanita yang sial itu wanita yang mendul. Bukan sial tu dari sudut sial faham ambil ni. Sial tu dari sudut dia tak boleh melahirkan anak. Rumah, apa dia? Jual beli lain lah. Kereta, jual beli lain. Isteri, fuqaha sebut, kalau dia ni, kita cari isteri yang boleh melahirkan anak. Itu disebut oleh para fuqaha. Okey. Kemudian tuan-tuan, dia sebut juga di sini, dia kata apa? Keberanian Az-Zubair ibnul Awam ini kerana apa? Kerana didikan ibunya yang keras dan kasar. Siapa dia mak dia? Safiyah. Pasal itu bila kita nak latih anak lelaki sesuai dengan kelakian dia. Anak lelaki jangan dilatih lembut-lembut. Anak lelaki jangan main panah. Jangan kayuh gerek. Duduklah rumah, main masak-masak. Anak lelaki tak boleh beli nak patung bagi dia main. Anak lelaki-lelaki sesuai dengan kelakian dia. Tuan-tuan tengok. Safiyah dia didik Az-Zubair ni sampai jadi jantan yang berani ni kerana apa? Kerana dalam riwayat dia kata Safiyah mendidik dengan keras dan tegas. Dan Safiyah sebut supaya anak dia lahir sebagai pahlawan yang kasar. Dia memang train supaya kasar. Anak laki-laki tuan-tuan kena bagi dia main, kena bagi dia pergi jantan. Ini dia pergi main sikit. Masuk. Lepas tu bila dia pergi sekolah pun dia jadi macam mana? Dia pergi berkawan dengan perempuan. Orang tumbuk sikit teriak. Tumbuk, habaq ke anak jantan, tumbuk balik. Yang tu jantan. Jangan balik cerita. Hang tumbuk balik. Antara dua. Hang kalah, dia kalah. Tak apa. Jadi kalau anak jantan balik berdarah sebelah, orang tokok telinga, jantan. Ni balik dua, teriak. Kan? Nanti macam mana dia nak pertahankan bini dia? Bini dia kalau orang kacau, macam mana dia nak pertahan bini dia? Kucing mai kat bini dia pun dia tahan lah, aku takut. Kan? Jantan kena jadi jantan. Itu. Kemudian tuan-tuan, kasar dia ni, dia pukul anak dia. Nak bagi kerah. Abang Safiyah ni nama Naufal. Naufal tegur. Naufal kata, jangan kasar sangat. Jangan kasar sangat dengan anak hang ni. Apa kata Safiyah? Safiyah kata apa? Sesiapa yang kata aku benci, aku buat ni kerana aku benci, tak. Aku ajar dia kasar. Aku marah dia supaya dia lahir menjadi orang yang tangkas dan berani berperang. Pasal itu dia berani. Dia berani. Kalau tuan-tuan baca lah sejarah perang dia duduk di barisan hadapan. Pasal apa dia berani? Pasal mak dia didik supaya berani pada awal lagi. Itu. Tapi malangnya tuan-tuan, Naufal, pak menakan dia tadi ni,
yang marah dekat Safiyah, yang kasar dekat anak dia, tuan-tuan tahu apa Naufal buat? Apabila Az-Zubair masuk Islam, tahu apa Naufal buat? Naufal yang kesian dekat dia masa kecil tadi ni, telah tangkap dia dan ikat dia dengan tikar. Ikat dia dengan ni lah, balut ni, bakar, bagi dia lemah. Dan kata pada dia, ukfur, keluar daripada Islam. Paksa dia. Artinya dia sahabat yang kena siksa. Dia kata apa? Ketika umur dia muda, dia kata, la akfur abadan, aku tidak akan keluar daripada agama Muhammad sampai bila-bila. Siapa yang buat? Naufal tadi. Naufal ni siapa? Pak menakan dia, yang bela dia masa Safiyah pukul dia. Tapi Naufal ni yang buat sampai dia nak mati. Itu apa yang berlaku kepada Az-Zubair ibnul Awam. Dan sebagai meringkaskan kuliah kita pada malam ini, tuan-tuan, dia wafat sebagai orang yang mati syahid, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terkorban di dalam peperangan Jamal. Dia mati dalam peperangan Jamal di antara tentera Aisyah dengan tentera Ali. Dia mati dalam peperangan Jamal, tuan-tuan. Itu suatu benda yang sangat menyedihkan. Tuan-tuan, yang bunuh dia nama Amr bin Jarmus. Yang bunuh dia nama Amr bin Jarmus. Bila dia bunuh Az-Zubair, dia bawa pedang Az-Zubair tu pergi menghadap Ali. Dia minta izin nak masuk. Ali kata, tak mau, aku tak mau jumpa dia. Amr bin Jurmus ni, dia pasukan siapa? Pasukan Ali. Dia tim Ali. Dia bunuh Az-Zubair ni yang berperang dengan Ali. Perang ni panjang cerita lah, perang Jamal, tuan-tuan tahulah. Pihak Aisyah lawan dengan pihak Ali. Tapi dalam mereka duk perang tu, tuan-tuan tengok Ibnu Taimiyah kata apa? Ni Ibnu Taimiyah kata, masa Aisyah berselisih dengan Ali, Ibnu Taimiyah ada sebut satu perkataan yang cantik. Masa Aisyah, isteri Nabi ni, berselisih dengan Ali, mereka tak pernah pun sebut mimpi jumpa Nabi. Ibnu Taimiyah kata, ni yang duk kata mimpi jumpa Nabi, Nabi habaq ni. Tuan-tuan faham tak? Aisyah berselisih pendapat dalam isu pembunuhan Osman. Dia bawa pasukan nak cari orang yang bunuh Osman. Ali yang ketika itu khalifah, dalam keadaan krisis macam itu, yang akhirnya menyebabkan berlakunya pertembungan di antara dua kaum orang muslimin, pertembungan di antara dua pihak orang Islam, yang mana kedua-duanya sangat dekat dengan Nabi. Seorang isteri Nabi, seorang lagi menantu Nabi, yang kahwin dengan anak yang paling dia sayang. Tidak ada sesiapa pun di kalangan itu yang mai habaq Ali, hang berondok. Aisyah tak mai dekat Ali, Ali hang berondok. Awak, semalam aku jumpa Nabi. Nabi habaq dekat aku, suruh pergi habaq dekat hang Ali. Habaq kata hang turun, hang berondok, aku naik. Tak ada. Ali pula tak pergi pula. Ali pula tak pergi dekat Aisyah, kata, wahai Ummul Mukminin, saya jumpa Rasulullah semalam dalam mimpi. Rasulullah kata, Ummul Mukminin balik pergi duduk Madinah sengak-sengak, jangan duk masuk campur hal ni. Dia suruh serah kat saya. Nabi habaq lagu tu semalam kat saya. Kalau depa ni sebut benda macam tu, memang layak, pasal depa sahabat Nabi. Dan ini krisis yang besar, pertelingkahan di kalangan dua kaum muslimin, tapi depa tak mengaku. Ibnu Taimiyah kata depa tak sebut. Tiba-tiba mai kat kita, selang seminggu mimpi jumpa Nabi. Kawan nu hari Rabu, kawan ni hari Khamis, kawan nu hari Jumaat, mimpi saja. Nabi habaq kok nu, Nabi habaq. Nabi mai majlis dia, sakan lebih pada Aisyah hamba ni. Maka hadirin mukminin, ini yang kita sebut dakwaan-dakwaan yang menyandarkan satu benda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa kata Ali pada orang yang bunuh Az-Zubair? Apa kata Ali? Ali kata, Bashir qatil Ibn Safiyah bin nar. Beri khabar gembira kepada orang yang membunuh anak Safiyah dengan neraka. Dia terkejut.
Dia kata aku bunuh ni, aku geng hang Ali. Aku geng hang. Hang kata aku masuk neraka. Aku dengar Nabi kata, siapa bunuh Az-Zubair, dia masuk neraka. Ali kata, aku dengar Nabi kata, siapa bunuh Az-Zubair, dia masuk neraka. Pedang ini telah memberikan kegembiraan kepada Nabi. Pedang Az-Zubair ini berapa banyak dah bunuh musuh Nabi. Hari ni hampa bunuh dia. Az-Zubair kata apa? Ali kata apa? Alangkah baiknya aku mati sebelum tengok berlakunya keadaan ini. Ali kata lebih baik aku mati daripada aku tengok apa yang jadi hari ini. Itulah Az-Zubair ibnul Awam, salah seorang ahli syurga, satu-satunya sahabat yang Nabi kata hawari, dialah pembela aku. Mudah-mudahan tuan-tuan, kisah Az-Zubair ibnul Awam pada malam ini banyak memberikan pedoman dan pengajaran kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita ikhlas dalam membela agama Nabi tanpa kepentingan apapun dan habuan yang kita harapkan, semata-mata keredaan Allah Ta'ala yang kita inginkan di akhirat esok. Jadilah kita daripada kalangan orang-orang yang mengikuti jejak langkah Az-Zubair ibnul Awam yang Tuhan redha kepada dia dan dia redha kepada Allah. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.